Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ni, malam Jumaat 31 hari bulan 12 2020, bersama dengan 16 Jumadal Ula 1442, kita dapat khatam bacaan ringkas kepada kitab Rahmatul Muhdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah rahmat yang Allah Taala anugerahkan kepada umat ini. InsyaAllah kali ini siri yang ke-21, tamatlah perbincangan yang kita pilih dalam kitab ini. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, jangan lupa slogan tazkirah kita setiap kali masuknya malam Jumaat, kita kata ingat Jumaat, ingat selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan jangan lupa baca suratul Kahfi, insya-Allah. Jangan surah Kahfi saja, baca Quran sekali lah. Baiklah, tajuk perbincangan kita pada kali ini, Iskal al-jam' baina hadhihi ar-rahmah wa irsalihi sallallahu alaihi wasallam bil jihadi was saif. Masalah kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Tetapi kenapa dalam bawaan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jihad, ada peperangan, al-qital, kutiba alaikumul qital, diwajib atas kamu berperang. Kenapa kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu qisas, balas bunuh kalau orang bunuh orang. Kenapa adanya az-zaniyatu wazini fajlidu, orang laki-laki berzina, perempuan berzina kena sebat, orang tua kena rejam. Kenapa as-sariq was-sariqatu faqta'u, pencuri laki-laki perempuan dipotong tangan? Mana rahmat ni? Ini dipanggil iskal ataupun kekeliruan ataupun kebingungan yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Dia cuba nak menimbulkan persepsi tak betul lah, tak kena tu kata Nabi bawa rahmat tu. Dia cuba nak kata, nak suruh orang jadi bingung. Macam mana rahmatan lil alamin? Kutiba alaikumul qital, suruh perang. Berperang ni makna bunuh orang, kan? Faqtulul musyrikin. Insya-Allah dalam risalah yang ringkas ini kita ada 26 jawapan, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, dengar baik-baik, buka telinga, kita ambil jawapan ringkas. Kalau boleh jawapan penuh tu comel lah, tapi ringkas pun okey lah, insya-Allah. Kata orang dari tak dengar, baik kita dengar. 26 jawapan kepada persoalan yang ditimbulkan tadi. Baiklah, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelas rahmatun lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat yang dibaca di maghrib tadi tepat. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Nabi ni, dengan orang mukmin sangat kesian belas dia. Dalam hadis dia kata, ana rahmatun muhdah, aku ni rahmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kamu. Itu memang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga mensifatkan dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim, Al-Ghafur, At-Tawwab, Malikul Mulki. Allah Ta'ala bersifat dengan rahmat, kesian belas. Tapi jangan lupa Allah Ta'ala juga Jabbarul Muntaqim, bersifat gagah perkasa, maha kuat.
maka kita mengatakan bahawa sifat rahmat tidak mengajar kepada kita makna kelemahan. La. Nabi memang rahmat, tetapi ajaran dia juga mengandungi peraturan-peraturan. Siapa langgar batasan hudud, siapa dia rempuh melintasi kawasan ini, akibatnya buruk sedang menunggu mereka. Mau mencuri, kenapa mencuri? Banyak lagi jalan-jalan yang baik untuk mencari rezeki. Kenapa pergi curi orang? Cukup nisab, cukup kadar dia, maka tak lain dan tak bukan faqta'u, potong tangan. Jadi undang-undang itu tidak bercanggah dengan apa? Dengan Rauf Rahim. Innama ana rahmatun muhda wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala juga bersifat dengan kasihan belas, tapi Allah Ta'ala juga mengambil tindakan kepada hamba-hamba dia yang keras kepala. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, inna asma Allah Ta'ala qisman. Nama Allah Ta'ala itu terbagi kepada dua kategori. Tanda tuan-tuan, nama Allah Ta'ala terbagi kepada dua kategori. Satu dia panggil jamaliyatun wa jalaliyah. Tanda sikit, kita belajar ilmu tentang asma'ul husna. Satu dia panggil jamaliyah, sifat-sifat Allah Ta'ala yang indah. Satu lagi jalaliyah, sifat keagungan, kemegahan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat jamaliyah dia duduk mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf, Al-Wadud, As-Salam, Al-Ghaffar, Ar-Razzaq, Al-Basit. Itu sifat Allah Ta'ala yang pemurah, pemberi rezeki, pengampun, luahnya rahmat dia. Itu dia panggil sifat jamal, sifat keindahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha indah. Dan Allah Ta'ala juga bersifat dengan jalal, sifat keagungan dan kemegahan dan kekuatan. Maka ada sifat Al-Aziz, gagah perkasa, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qahhar, Al-Muzil, Al-Kabir, Al-Qawi. Itu semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan gagah perkasa, mengambil tindakan kepada hamba dia yang derhaka. Allah Ta'ala berkuasa buat apa saja, yang maha agung, yang maha besar. Maka kata di para ulama, fa biqadri ma fil ula minal jamal, sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha lemah lembut, yang maha bijaksana ni jangan diambil sebelah, kalau tidak kita akan jadi murjiah. Fi tsaniyati minal jalal, sifat yang kedua menunjukkan keagungan, kehebatan Allah Ta'ala yang menyebabkan orang tak berani nak langgar. Kalau tidak pakai hak yang dua saja, dia akan jadi khawarij. Pakai hak awal saja, dia akan jadi murjiah. Maka kita Ahlus Sunnah, kita kata sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala itu dibaca dua-dua. Sifat jamal, sifat kamal. Sifat al-jalal wal-azamah, baca sekali. Waktu kita rasa lemah, letih, bersalah, kita ingat Allah Ta'ala maha pengampun, Allah Ta'ala kasihan belas. Waktu kawan-kawan ajak kita cuik, mari kita pergi buat maksiat, kita ingat Allah Ta'ala Al-Qahhar, Allah Ta'ala yang maha gagah perkasa, Muntaqim, mengambil tindakan kepada orang, barulah orang tak berani nak kacau. Jadi dua sifat ini tidak bertentangan. Dia panggil dua sifat ini melengkapkan satu. Nabi rahmat, Nabi juga yang melaksanakan undang-undang. Kita tak boleh nak kata kalau dah rahmat lembek lah. Sebab itulah sebahagian para pendakwah menegur apabila kita mencanangkan slogan rahmatan lil alamin, kita jadi lembek selalu. Tak boleh buat undang-undang hudud, tidak bercanggah dengan dasar rahmatan lil alamin. Lish? Sahabat kata, aku sentuh tangan Nabi SAW, lembut macam sutera tangan. Kita kena ingat, tangan itu yang menjatuhkan hukuman rejam ke atas penzina. Tangan ini yang menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri. Kita kata seimbang. Itulah yang dia panggil adalatul Islam. Islam itu seimbang, bukannya tidak cukup rasa. Yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan bagi orang yang taat dengan syurga, wada'a ibadahu ilaiha. Allah Ta'ala panggil kita, ya ayuhan nasu budu rabbakum, menggalakkan kita. Siapa dia masuk dalam syurga tak akan keluar sampai bila-bila. Nikmat syurga yang aku sedia ni tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah dikhayal oleh hati. Tapi ingat, pada waktu yang sama Allah Ta'ala sediakan neraka liman asa, bagi mereka yang tak dengar kata. Ini ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi tak boleh kita baca sebelah. Maka kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dua-dua kepada kita, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Aku ada dua jalan. Kenapa memilih jalan ni? Kenapa je pilih jalan yang menyusahkan kamu, yang pergi ke neraka? Jalan ke syurga ada. Jadi kita pilih. Sifat yang jawapan yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dulu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila umat dia derhaka, dia akan doakan, apabila sampai tempoh dia akan doa kebinasaan umat dia. Semua tajuk kita kali ini macam khulasah kepada 20 siri yang lepas. Kita ulang balik, nak menyatakan rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Umat dulu apabila derhaka, tak ada apa, Nabi dia, ya Rabbi, turun lalu azab. Tak lebih daripada 3 hari binasa. Tapi mu kena ingat, Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nama dia rahmatan alamin ini, ukhiral azab. Dengan sebab kedatangan Nabi dilewatkan azab. Kalau supaya Abu Jahal lawan Nabi dengan kenaknya, geng-geng penjaga Mekah cekik tengkok Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat Kaabah, agak-agak berapa hari lagi Abu Jahal nak hidup di Mekah? Berapa hari? Tak ada 10 hari. Menyengkocai bukit Mekah tu pakai telai bukit mati gitu lah. Tapi Nabi rahmatan lil alamin, Abu Jahal lawan dia di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Sampai saat peperangan Badar pada bulan Ramadan tahun yang kedua, bermakna 14 tahun lebih, barulah Abu Jahal hatfa anfihi, mati berkubur di Badar. 14 tahun. Kalau umat dulu 14 hari mati dah. Barulah kita nampak bahawa kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa keamanan kepada umat ini. Tidak ada lagi azab al-istisal, azab semua sekali mati, tak ada. Ada tapi juzuk-juzuk. Banjir di negara ni, gempa bumi di sini, apa lagi berlaku, kemarau negara tu, jauh-jauh dia tak ada kata stop, sekelompok mati lah. Tapi umat dulu habis. Lut keluar daripada kampung ni, Lut keluar, balik bumi selalu. Musa pergi potong pitah laut, Nabi Musa potong, Firaun mari gelar, habis. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Wujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini amanatun, menjadi keamanan kepada dunia ini. Sekarang ni ada ni Covid ni apa cerita? Kita kata wallahu alam, Covid ni mari mana sebenarnya? Gapo penyakit dia tu? Tidak tahu. Cuma kita takutlah. Kita kena patuh SOP dia tu. Tapi nak kata, tak tahu nak kata apa. Apa benda yang kita takut dengan Covid? Takut penyakit gini-gini. Kita tak reti nak cerita sebenarnya. Sebab orang yang kena Covid dah, dia mari cerita, dia kata tak ada pun cocok ubat Covid, tapi duduk main gitu ya. 10 hari keluar, dapat surat bebas Covid.
Anak-beranak dia 2 minggu di rumah pakai glamping, tak boleh jalan mana. Hak duduk hospital 10 hari balik. Cuma kita rasa bimbang bila tengok di negeri lain. Syekh-syekh besar mati. Bisa babi corona. Baru ni sahabat saya aktif dakwah di Indonesia, Dr. Muinuddin, Allah yaghfirlu. Wa yafa'al itu. Kita kalau ada dia dalam majlis berasa meriah. Tiba-tiba sahabat hantar dalam grup, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sahabat kita meninggal, corona. Jadi kita nampak tempat lain itu nampak ada mati-mati, tempat kita jadi menyebabkan manusia tidak rasa. Baiklah, biarlah. Kita akur dengan ketetapan apa yang dibuat oleh pihak pemerintah. Yang pentingnya tak ada istisal, azab total tidak ada. Ada sikit-sikit. Corona mari, ramai bila dengan orang mati, tapi tempat lain, tempat kita setakat ni berapa je mati? Setakat yang ada hari ni sampai berakhirnya tahun berapa ni? 2020 ni berapa orang baru mati? Coba siasat tengok. Siapa dia ada angka tu? Nak tahu juga kita ni sebagai kita orang panggil tasjil maklumat. Rakaman maklumat. Rakaman maklumat kita ni sehingga sekarang ni berapa orang baru mati, maka itulah yang kita kata keseluruhan mana dia punya statistik hak kerajaan keluar. Tidak ramai lah. Kita kata alhamdulillah lah tak ramai tu. Nak banding dengan negara lain. Baiklah, kita masuk ke tajuk kita. Yang kelima, jawapan yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa syaitan telah membuat peristiharan la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan kata, ya Rabbi, dia bersumpah, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan sesatkan semua sekali manusia ni kecuali orang-orang yang ikhlas. Tiba-tiba kita kena ada syaitan macam ni perangai. Allah Ta'ala juga peringatkan kepada kita bahaya syaitan. Tiba-tiba kita gikut dia. Kenapa? Maka bukan salah Allah SWT, manusia yang bersalah. Kenapa pergi ikut syaitan? Bila pergi ikut syaitan, maka jawabnya kamu binasa. Yang keenam, Allah SWT telah mengambil perjanjian dengan manusia semuanya bahawa mereka ini mesti mengikut nabi-nabi. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Nabi-nabi semua bila mari nabi kita ni kena ikut, kena beriman, kena bantu dia, support dia. Tiba-tiba ada juga manusia tak ikut, maka kebinasaan tu dengan sebab mungkah kepala, kamu tak ikut apa yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, maka bukan salah kita, salah kamu sendiri. Asal ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap dengan rahmatal alamin, tidak berganjak, tidak berubah, dengan sebab kebinasaan ini sebab manusia tak dengar kata. Dan mu tak dengar kata, nak kata apa kita? Kan bukan salah ibu mengandung kata orang. Salah pilihan, pilih jalan. Yang ketujuh, Allah SWT hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahmatul muhdah untuk membahagiakan manusia semua sekali. Allah hantar mari nak suruh bahagia semua sekali, manusia ni berbahagia. Kan, jangan duduk takut-takut, mu jalan molek-molek, biar bahagia sungguh-sungguh. Maka kita pun kata Allahu Akbar. Tapi manusia tak dengar kata. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathali wa mathalun nas. Dengan Nabi kata apa? Bandingan aku dengan manusia, orang ramai, seperti seorang laki-laki menyalakan unggun api. Orang panggil unggun api. Kita pergi pada pasir ke hutan ke, kita nyalakan api tengah malam.
Bila dia nyala api, marilah binatang-binatang, serangga-serangga terbang mari duduk uru api tu. Jadi si lelaki yang nyala api ni duduk tepis. Tepis. Hayawan, binatang yang duduk terbang ni merempuh masuk. Popak jatuh dalam api, mati habis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ana, aku nasihat pada kamu, larang kamu, peringatan kepada kamu, tazkirah kepada kamu, jangan buat gini." Nar, neraka jawab dia. Merempuh juga. Wa antum taqahhamun, kamu sendiri nak masuk dalam api, bukan salah aku. Ini kata di hadis ini muttafaqun alaih. Maka faman khalafa wa asa wa adbara, siapa dia menyalahi ajaran Nabi, derhaka, tinggal petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwallazi alqa nafsahu finnar, dia sendiri yang campak diri dalam neraka. Bukan salah kita. Kenapa tak pilih jalan yang baik? Nabi buat gambaran yang jelas ni. Macam orang penyala unggu api tadi. Aku halau kamu, pusing kau dia. Yang penting, mu nak masuk juga dalam api, masuk. Allahu Akbar. Yang ke-8. Laqad ja'ala Allah azza nabiyahul Mustafa al-Karim nadhiran wa bashira lil bashariyah. Allah SWT lantik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa khabar gembira kepada orang yang taat, nazir, pemberi amaran kepada orang yang derhaka. Itu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, mubasyiran wa nazira. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, qala sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalu ma ba'athanillah." Bandingan aku ni dengan apa yang Allah Ta'ala bangkit pada aku ni seperti seorang laki-laki yang membawa khabar maklumat kepada orang ramai. Dia bagi tahu pada orang ramai, aku tengok tentera nak serang kampung kita ni. Sama ada kita bersiap senjata atau kita lari. Dua tu ya. Orang tak percaya nipu, bohong. Tengah duk bohong gini, perau tentera mari, lanyok habis. Mati. Dia setuju dari dia lari sebab dia tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni ana an-nadhirul uryan fan-naja'an naja." Jadi aku ni sama seperti dia tu tadi. Pembawa berita maklumat tadi. Aku beritahu kepada kamu ni, buat kau ni neraka, buat kau ni syurga. Mungkin langgar juga. Jadi bila mati apa boleh buat? Kamu sendiri yang pilih jalan, tak dengar kata. Hadis ini muttafaqun alaih. Yang ke-9, jawapan yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nabinya sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, dikenali dengan nama Nabiyur Rahmah. Dengar ni, sifat Nabi rahmatan lil alamin. Satu, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabiyur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam raufan rahiman, sangat kasihan belas, kasih sayang dia kepada umat. Tiba-tiba kita ni tak dengar juga, tak ambil benda ni. Bandingan dia seperti Allah Subhanahu wa taala bawa mari di satu padang pasir, mata air keluar. Orang-orang ni, ada air sini, pakat mari ambil air, bawa hayawan dia mari minum, bawa tali air pergi dalam kebun dia. Bahagialah mereka, kan? Ada kumpulan lain tak mau ikut, tak mau pergi, kita tunggu atas bukit ni, biar air mari sini. Bila nak mari? Maka kata di para ulama, demikianlah manusia. Siapa dia mencari hidayah, siapa dia mencari petunjuk, siapa dia ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang bahagia. Siapa cuai, abang, tak mau ikut, sendiri yang membinasakan diri kamu, wal iyaz billah. Itu jawapan kita yang ke-9. Yang ke-10, manusia ini
dijadikan di atas landasan fitrah. Ayat 10 ni kita ambil perhatian. Manusia ni Allah Ta'ala cipta dia di atas dasar fitrah. Fitrah maknanya sifat manusia itu bersih. Dia mengakui adanya Allah Azza wa Jalla, sebagai dalam hadis firman Allah Ta'ala, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada manusia yang dilahirkan kecuali mereka lahir di atas landasan fitrah, maknanya bersih, suci. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassirani wa yumajjisanihi. Dua ibu bapa lah yang mencorakkan hidup dia. Sama ada jadi Yahudi, jadi Nasara, jadi Majusi, penyembah api, penyembah batu, penyembah kayu, ada belakang. Penyembah kubur, jangan lupa. Jadi sebagaimana binatang itu akan melahirkan hayawan, kambing lahir kambing lah, kan? Lembu lahir lembu. Kecuali kuda dengan dongki jadi bagal. Itu dia panggil pelik. Kuda nikah dengan hemar, keluar bagal. Maknanya asalnya begitu. Manusia, kita ni lahir fitrah. Tapi yang merusakkan kita siapa? Keluarga dan pendidikan yang merusakkan manusia. Maka hadis ini dalam muttafaqun alaih, manusia yang lari daripada landasan fitrah, manusia ini telah mempunyai penyakit dalam jiwa dia. Jadi ada penyakit tak boleh diubati, seperti penyakit kencing manis. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah jauhkan penyakit ini dan segala penyakit-penyakit yang lain lah. Penyakit kencing manis kau, darah tinggi kau, jantung kau, sakit lutut kau, ada belakang. Minta selamat belakang. Allahumma shfina ya Rabb. Ya Allah, berilah kesembuhan kepada kita. Penyakit yang mari ada boleh ubat. Pergi hospital, dia kita kata pakai ubat sihat. Tapi kalau kencing manis sudah sampai tahap, berapa tahap dia? Hak potong kaki ni berapa tahap? Tahap 4. Tak ada lah. Kena potong kaki. Tak mau potong lagi. Tunggu lagi. Seminggu depan potong betis. Tak mau saya. Potong lutut. Akhir kali habis kaki. Demikian juga manusia yang telah menyeleweng, terpesong, terjebak dengan gejala-gejala yang buruk. Manakala kita tidak ambil tindakan, tidak potong dia, maka pada ketika itu mudaratnya lebih besar kepada masyarakat. Kita tidak bukan berlaku zalim. Manusia yang lari daripada fitrah, lari daripada landasan yang benar, maka kita kena potong dia supaya dia tidak merebak. Orang Kelantan kata tidak borak. Tidak borak maknanya tidak merebak. Ramai sahabat-sahabat kita ni kata guna tak ada kaki, ikut apa ni, jari, potong jari, dua jari. Dia kata doktor kata nasib baik potong awal, kalau tidak kaki bukan jagat jari, kaki kena potong. Potong cepat. Maknanya setiap penyakit dalam masyarakat kita tak boleh biarkan, kena cepat. Kalau tidak mesak, akhir kali bukan potong kaki, sekali dengan nyawa kita dipotong oleh malakul maut, kan? Gitulah keadaan. Baik. Jawapan yang ke-11. Allah Ta'ala jadikan hudud, undang-undang jenayah. Pencuri potong tangan. Qisas, orang bunuh orang dengan sengaja, kita pancung kepala dia sekali. Biarnya mati dua-dua tu. Untuk apa? Sebab nak memberi kehidupan yang aman, kehidupan yang damai kepada orang ramai. Tuan-tuan baca dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi, bagi kamu pada undang-undang qisas, balah bunuh, balah potong tangan, balah potong kaki ni, hayatun, memberi kehidupan yang aman kepada orang lain. Wahai orang yang punya akal pemikiran yang baik, orang ni kalau dia tahu dia potong tekuk orang, dia bunuh orang, dia kena bunuh juga. Berani ke nak potong?
Ada juga waktu setan mari merah mata, congek telinga, tak kabar ketika tu mati. Aku nak bunuh kok dia ni, mati. Masa tu dia tak kabar. Tapi kalau dia kabar dia tak mikir juga. Tapi kalau undang-undang jenayah dilaksanakan, orang tak berani nak mikir nak bunuh orang. Sebab dia bunuh orang, dia mati. Kecuali memang dia niat nak mati, puas dah hidup atas dunia ni, cerita lain. Maka Allah Ta'ala gambarkan pelaksanaan undang-undang jenayah Islam itu hayatun, memberi kehidupan yang baik. Kita je rasa tak baiknya, apalah orang curi potong tangan. Duk main hai begitu. Akhir kali penimpa lah. Kita kata lah, bayangkan orang yang kena curi. Orang yang kena curi tu kadang-kadang harta hak dia simpan tu lama dah. Betul tak? Sayang sangat-sangat. Mari kawan ni tak ada 5 minit, cokeh itu, ambil bagai buat lari. Apa kata kalau kita mari, ambil barang orang ya. Kita ambil tangan dia, sekat ni. Mikir nak pergi curi pula, tak ada tangan dah ni, tak kira sebelah lagi pula. Ni tak relax. Dituduh mencuri berapa juta, dijatuhkan hukuman penjara beberapa hari. Tu bik penjara kaya raya. Ada enggak apa? Dia duduk dalam penjara. Siapa dia bayar makan? Orang dalam penjara, siapa bayar makan? Kalau kita suruh dia menanuk sendiri pun boleh fikir kau dah. Ni dah relax. Mu nak makan? Nak, bagi nanak sayur. Lambat sikit makan ni, mengamuk. Tak kena menu hari ni. Tulis ayam, mari telur. Demonstrasi. Nak kata apa? Ada seorang ustaz dia cerita, dia nak pergi ngajar Quran dalam penjara. Tiba-tiba dia kata, ustaz tak apa nak ngaji hari ni. Pasal apa? Tukar menu. Patut ayam, mari telur. Dia kata, ini pala ustaz. Bisa pun ni. Patut mu tak payah makan dah. Orang sudah dijatuhkan hukuman lah. Kalau penjara menunggu perbicaraan itu belum dibuktikan salah, itu cerita lain. Hak ni hak sudah dibuktikan. Gezek dah. 3 kali mahkamah rayuan apa tak lepas. Nak kata apa? Pasal tu kalau kita tengok di sini, undang-undang Islam mudah. Orang ni sudah sabit bunuh orang, kita bunuh balik dia, selesai masalah. Ni dak hukuman penjara seumur hidup. Waktu dia masuk tu baru umur 20 tahun. Kita dunia dia ni 70 tahun hidup. Berapanya? Berapa tahun lagi? 50 tahun lagi kajian kena tanggung dia dalam penjara setiap hari. Kalau tak silap anak 40 ringgit. Lebih kurang 40 ringgit kos. 40 ringgit tuan-tuan kali dengan 50 tahun. Berapa habis? Ini orang lagi ni tak layak, kisos, habis, mati. Kita ambil anak dia kecil-kecil, kajian letak di rumah kebajikan masyarakat. Kalau dia tak ada harta, siapa dia besar, dia berdikari, keluar. Berapa hidup tangguh dalam penjara, hak betul-betul jahat tu. Hak anak baik, anak-anak baik celeh ni, tak tahu dia minta merempak, dia minta sedekah orang. Kita kata subhanallah. Itulah kalau kita nak banding undang-undang syariat dengan undang-undang yang dia telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan undang-undang rekaan manusia. Tapi apa boleh buat? Manusia lebih sayang hak manusia hak buat daripada hak Tuhan syariat. Yang ke-12, mana-mana orang yang sudah kena atas dunia ni azab, hukuman, insya-Allah dia lepas di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit, ketika berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita larang, jangan zina, jangan mencuri, jangan. Nabi kata apa? Wa man asaba min zalika syai'an. Siapa dia terjebak dengan jenayah, kena tangkap. Fa uqima alaihi. Dijatuhkan hukuman katanya. Dari riwayat kata fa uqiba alaihi fid dunya, dia telah dijatuhkan hukuman dunia. Potong tangan kau, kena sebak kau, kena apa? Fahuwa kafaratun lah, dia menjadi kafarah
penghapus dosa dia, akhirat esok tak ada dosa lagi. Hak kena je penjara dengan undang-undang sibir, kita tak berani nak kata sebab tak ada nas. Oh, tapi dia taubat dah, itu cerita lain. Tapi hak Islam, undang-undang syariat ini, dia sendiri itu menjadi kafarah kepada orang yang kena had. Masa tu berbeza, tapi malanglah. Pemerintah dalam negara Islam, negara umat Islam hari ini tak berani nak buka mulut, nak laksanakan undang-undang syariat. Hak kuat adanya ada, undang-undang nikah kahwin, alhamdulillah ada. Dan yang sangat laju, aktif, undang-undang zakat. Oh, hak ni semangat betul. 3 siri khutbah zakat, menggalakkan pintu dibuka. Tapi dalam bab undang-undang lain, dalam bab lain kita tak nak buat apa. Undang-undang cegah maksiat, kempen tutup aurat, tak apa laju. Setahun kita ada 4 minggu. Tak, ada sekadar 5 minggu. 4 minggu 10 bulan 48 siri khutbah, 50 siri khutbah. Cuba kita siasat tengok daripada 50 siri ni, berapa kali kita bicara bab aurat, berapa kali kita bicara bab pergaulan bebas, berapa kali kita bicara bab undang-undang hudud, tapi tidak banyak. Hak banyaknya benda-bendanya yang disukai oleh para pemerintah atas dunia ni dalam negara Islam, iaitulah undang-undang tentang zakat. Tak apalah, itu kewajipan. Bukan tak kewajipan, tapi keseimbangan tu kita kena kuat. Kalau kita cek dalam negara atas dunia gini, di bawah OIC saja lebih 50 negara. Tapi yang melaksanakan undang-undang hudud syarak berapa negara saja ada? Negara Arab Saudi, mungkin ada sebahagian negara lain yang melaksanakan sebahagiannya. Hak lain jangan tanya. Undang-undang sibir belaka. Baiklah, itu muhasabah kita. Tidak salah kita fokus pada puasa, solat, zakat, itu memang rukun Islam. Cuma kita nak kata keseimbangan tu kadang-kadang tidak nampak seimbang. Jawapan yang ke-13, Rasul sallallahu alaihi wasallam muballigh, menyampaikan daripada Allah Azza wa Jalla dan telah menunaikan tanggungjawab dia dengan sempurna, dengan sifat dia penuh kasih sayang. Tapi kamu tak ambil kasih sayang Nabi, apa boleh buat? Maka kamu kecundang. Macam kita hari ini juga, ayuh kita penuh kasih sayang kepada kita, tapi kita pula buat tak dengar kata. Nak kata apa? Ayuh pun marah juga. Sedar-sedar tengok-tengok, tak ada dah harta pesakonnya, wakaf belakang dia. Baru saja. Tak. Kata ya. Boleh suami-suami yang baik kasih sayang, kita pula buat macam-macam kerana buat perangai. Jawabnya saja. Yang ke-14, Allah Ta'ala telah perintahkan semua manusia ini supaya beriman dengan Allah Ta'ala dan beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengarahkan mereka supaya melakukan ketaatan. Tapi kalau kamu derhaka, bukan salah aku. Itulah lebih kurang panjang ayat ni, ana ringkas. Kita nak lengkapkan 26 siri, 26 jawapan. Yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala khalaqal khalq, menciptakan manusia untuk diberi rahmat. Kan, beri rahmat. Dan Allah Ta'ala cipta supaya kita sembah Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa tiba-tiba kita tidak mengambil rahmat Allah Ta'ala? Kita tidak menyembah Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Kita lawan undang-undang Allah, maka orang yang lawan undang-undang, gitulah yang sepatutnya terjadi kepada dia. Yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala minta daripada Rasulnya supaya memberitahu kepada semua manusia annahu mursalun ilaihi, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Hei manusia, aku ni Rasulullah kepada kamu semua. Siapa dia ikut aku selamat. Tapi apa boleh buat, manusia ni kata dok, Nabi tu untuk orang Arab je, bukan untuk orang putih. Orang putih ada dia sendiri punya cara hidup, kita kata tak payah. Yang ke-17, jawapan yang ke-17, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan ke atas umatnya
ke atas musuh-musuh dia supaya binasa seluruhnya, tidak ada. Kita dah bincang dulu. Tetapi Nabi kita hanya berdoa kepada juzuk bahagian saja. Itu berbeza dengan para nabi anbiya alaihimus salatu wassalam yang lain, berbeza. Beza. Tengok apa yang puak-puak Taif buat ke Nabi. Lontar dengan batu. Masa peperangan Uhud, Nabi jatuh dalam lubang. Masa peperangan macam-macam berlaku, tapi Nabi kita tidak doa. Tak angkat tangan, ya Rabbi binasa Abi puak-puak Abu Jahal ni, tak ada. Allahu Akbar. Yang ke-18, Nabi SAW tidak mendoakan kebinasaan kepada kaum dia, tapi ada kalanya dia doa supaya Allah Ta'ala ketatkan sikit. Macam Nabi kita doa supaya kemarau berlaku kepada puak-puak Quraisy. Quraisy ni jahat sangat. Ngenakkan Nabi SAW, Nabi kata, ya Allah, tunjukkan kuasa sikit biar dia sedar. Berlakulah kemarau. Kering kontang di Mekah, tak ada air. Mari pula puak dia tu. Puak-puak kafir tu mari jumpa Nabi. Dia kata sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, mu ni orang baik, orang juru, keturunan yang baik-baik. Dia puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu tengok ke keadaan kita ni kering kontang, tak ada air, tak ada apa ni, binatang-binatang susu pun tak keluar. Habis bolehlah tolonglah berdoa kepada Allah Taala, minta Allah Taala lepaskan masalah kita ni. Nabi doakan. Bila Nabi doa, terus hujan. Puak kafir ni boleh air molek, rupuk naik, hayawan dia segar, tak percaya mulakan Nabi. Tapi itulah Rasulullah yang kata rahmatan alamin. Dia tak doa kebinasaan, tapi dia doa sedikit ujian supaya umat dia tu sedar mereka itu bersalah. Yang ke-19, rahmat Nabi SAW kepada manusia ini, Nabi kita tak jatuhkan hukuman bunuh kepada orang yang cuba nak bunuh dia secara peribadi. Contohnya, mula-mula sekali Suraqah bin Malik kejar dia. Yahudi nak bunuh Nabi. Yahudi letak racun dalam makanan. Dan macam-macam lagi. Maka Nabi SAW tak jatuhkan hukuman kecuali apabila mereka ada komplot, konspirasi nak merusakkan masyarakat, membahaya kepada masyarakat Islam, negara Islam. Pada ketika itu barulah Nabi kita ambil tindakan. Seperti apa yang berlaku kepada pemimpin Bani Quraizah, Ka'ab bin Al-Ashraf, Ibnu Abil Huqaiq Al-Yahudi, dan lain-lain geng yang jahat. Allahu Akbar. Yang ke-20, kalau kita tengok undang-undang jenayah yang dibuat oleh negara-negara barak ke tak barak ke, ni orang tunjuk dalam gambar ni, dalam internet, alat bilik besi yang dibuat oleh puak-puak Espanya, Spanyol, kepada orang Islam di sana. Takut dia masuk dalam bilik besi ni, tutup itu kok. Di pintu dia tu memang ceracok dia punya besi tajam. Tutup dekat pakak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Kio tepi buka mati, campur masuk ke lain pula. Memang dahsyat. Perbuatan itu dahsyat. Maknanya kalau orang putih nak kritik undang-undang Islam kata keras, tak usah cakap lah. Kita boleh buktikan satu-satu kekerasan yang mereka buat pada orang Islam yang begitu dahsyat. Jadi macam-macam ni, kerusi elektrik lah, gantut, semua tu nak banding syariat ni, dia suruh fa'asinul qitlah. Nak jatuh hukum Yahudi ni tak pedai, kena tajam, pop bagi sekali. Tak ada berapa saat ya, mati. Orang hok kata tekok tu berapa lama nak mati? Kokai. Kerusi elektrik macam-macam. Tengok dalam Guantanamo, penjara dahsyat. Baik.
Yang ke-21, Allah SWT perintahkan orang mukmin jangan ada sifat kasihan belas ketika melaksanakan undang-undang qisas. Allah kata apa? Dalam ayat ini Tuhan kata, mu jangan sedih lah. Kan? Sebab ini hudud, bukan nak jaga dia tu, nak jaga masyarakat. Mu masalah, mu ambil. Tapi orang lain tak berani buat, tak berani nak kena, sebab dia tahu ni masih dia, kesudahan dia lagu ni. Allah kata dalam surah An-Nur ayat 2, wala ta'khuzkum bihima ra'fatun. Waktu laksanakan undang-undang sebab kepada penzina ni jangan ada kesia belah. Ping bagi. Tak usah duduk. Ai kesia. Nyanyi. Apa salah dia nak berzina, bukannya haus. Oi. Benda karut belaka tu. Yang ke-22, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kasihan Belas telah memerintahkan kepada hamba-hamba dia semua, telah buat perjanjian dengan hamba-hamba dia semua supaya mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tak ikut, dia ambil undang-undang orang putih, dia ambil undang-undang lain, kita kata ini. Namun begitu, kalau dia tak lawan kita, kita tidak akan hinakan mereka dengan perhambaan, dengan lah. Mau boleh duduk negara Islam, duduk. Tapi dia bayar jizyah, dia panggil. Boleh duduk. Kebun dia milik dia, dia boleh kerja, tak ada masalah apa-apa. Cuma bayar, dia panggil bayar komitmen kepada negara Islam atas dasar kita jaga dia. Itu dia panggil rahmat. 23, Allah SWT hantar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi saksi kepada manusia semuanya dan memerintahkan kepada manusia semua supaya supaya ikut menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tak hormat ke Nabi, kan? Orang tak hormat ke Nabi, maka darah dia tidak lagi diambil kira. Tapi Nabi sendiri kita kena bezakan. Nabi SAW sendiri tidak mengambil tindakan kepada orang khianat dia, tapi para sahabat yang menjaga kesucian Nabi, mereka ambil tindakan. Satu kisah, seorang perempuan Yahudi maki Nabi. Lalu orang Islam dengar dia maki Nabi, cekik tekuk dia mati. Orang pun repot ke Nabi. Dia ni, Nabi kata, kenapa membuat? Sebab dia telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'abtala Rasulullah damha. Nabi kita batalkan darah dia. Biar dia nakal sangat. Ada satu lagi hadis. Seorang buta, orang buta ni dia ada hamba dia. Hamba ni jahat sangat. Mulut tu duk maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang buta ni kata, jangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ira. Satu malam dia pegang pisau. Dia duduk dekat dengan hamba dia hak buta, hak jahat ni, dia duduk. Dengar kawan duduk caci Nabi, perau dia tekan dengan pisau. Tambuh perut, mati. Maka orang pun bawa lah kes ni ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kenapa membunuh dia? Mu buta. Dia kata, walaupun saya mata buta Rasulullah, tapi telinga saya dengar dia cerca Nabi sallallahu alaihi wasallam, jiwa saya memberontak, tak boleh nak tahan, sudah larang, sudah nasihat tak dengar juga, inilah akhirnya pisah ke perut dia. Apa jadi? An-nadamaha hadar. Nabi kata, kita tanya mayat tu selesai masalah. Nabi tak ambil tindakan. Sebab apa? Sebab mereka khianatkan Nabi. Tapi Nabi sendiri nak suruh bunuh untuk peribadi, tidak. Sahabat-sahabat buat, biar. Nah, itu. Yang ke-24, demo kata, Nabi rahmatan lil alamin, tapi duk ajak orang perang pedang. Tuan-tuan kena ingat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berperang sendiri sebanyak 27 kali ataupun lebih. Dia tak bunuh dengan tangan dia kecuali seorang saja yang keras kepala sangat. Tak dengar kata nama dia Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Seorang ya. Terlalu jahat dia ni. Waktu di Mekah, dia asal pedang dia.
duk menyok kuda dia. Nabi lalu, Muhammad, saufa aqtuluk. Tengok kuda aku menyok, aku nak bunuhmu. Nabi SAW dia kan mak kau orang warak gini enggak pakai senyak. Nak bunuh lah. Nabi jawab, bal ana aqtuluka. Nabi kata, "Tak, aku bunuhmu." Dalam peperangan Uhud, dia terkam maju ke Nabi. Nabi kata, "Khallu sabila." Buka jalan. Biar dia masuk. Kata sahabat, aku tak tahu. Nabi ambil pedang masa mana? Dia tekan dia kena ditengkuk Ubay bin Khalaf. Soal itu je dalam dunia. Dan orang yang terbunuh dalam peperangan dengan Nabi SAW, orang Arab, mengikut dalam kitab kita yang kita baca ni, berapa orang? 100 orang lebih sahaja. Sepanjang 10 tahun pertempuran, hak paling ramai sekali dalam peperangan Badar, Nabi kita, tentera Islam dapat membunuh 70 sanadid Quraisy, 70 orang. Itu paling ramai sekali. Lepas tu dalam perang Uhud berapa orang? Dalam peperangan Ahzab berapa orang? Sikit. Maknanya sepanjang tu ada berapa orang saja yang mati di atas nama berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang kafir sekali dia bunuh berapa ramai? Ramai sekali. Jadi kita kena berhati-hatilah para jemaah. Jangan duk cakap tak tahu kalu, kan? Itu yang ke-24, yang ke-25. Nabi alaihi wassalatu wassalam telah berdoa pada umat dia binasa habis, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka hidup. Nabi kata apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala keluarkan daripada selebih mereka orang yang ya'budullah, orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Yang terakhir sekali para jemaah sekalian, jawapan kita kepada penentang rahmatan lil alamin ini, kita mengatakan rahmat Allah Ta'ala hantar mari. Bukan bermakna bila kata rahmatan lil alamin tidak ada undang-undang hudud. Salah orang cakap lagi tu. Agama kita rahmah, habis nak buat undang-undang hudud macam mana? Undang-undang sendiri untuk melaksanakan rahmatan lil alamin. Kalau tak ada undang-undang ni, rahmat kita jadi bahan mainan orang, bahan bualan orang, tak tahulah ke mana. Baik, para teman-teman, kesimpulan kitanya, Nabi SAW tidak mengambil tindakan orang yang enak ke dia, tapi Nabi kita ambil tindakan kepada orang yang telah mengganggu gugat perjalanan negara Islam, barulah Nabi kita ambil tindakan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada malam ini, malam Jumaat 31 bulan 12 2020, tamatlah bacaan kita kepada kitab Ar-Rahmatul Muhdah, rahmat Nabi yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita letak malam Jumaat ni malam selawat, malam cinta Nabi. InsyaAllah kita akan baca kitab lain juga pada malam Jumaat yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membasahkan lidah kita dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita, tuan-tuan semua, para pelajar semua, di alam nyata, di alam maya, termasuk di kalangan orang yang dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullahal azim, Rabbal arsyil azim. Kita minta dengan nama Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha indah, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah Ta'ala layakkan kita semua, dua ibu bapa kita dan orang-orang yang kita sayangi, termasuk semua-semualah para pelajar muslimin dan muslimat, orang yang layak untuk menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, yang boleh melayakkan kita ke syurga insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.